Jadi kita ni ada timbalan pengerusi Festival Sastra iaitu Muhammad Syahmi Nasruddin bin Suhaili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kita ada pengerusi Sastra dan Pendidikan iaitu Abdul Wafiq Wakyuddin bin Ruzaimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi. juga kita ada Amirah Atikah binti Haji Soslan, iaitu pelakon dan bahagian persembahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar semua, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana perasaan bersama kita di Rampai Pagi hari ini? Alhamdulillah. Bersemangat ah? Semangat insyaAllah. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Jadi selamat datang ke Rampai Pagi dan kita ingin mengetahui ni mengenai dengan festival yang akan diadakan ini nanti ya. Festival Sastra, Eksplorasi dan Kebitaran Sastra Tunas, betul ya? Betul. Baik, kita bersama dengan Syahmi terlebih dahulu. Jadi mungkin Syahmi boleh mengongsikan sedikit tentang konsep dan objektif utama Festival Sastra tahun ini dan apa yang menjadikannya istimewa berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Festra ataupun Festival Sastra tahun ini mengetengahkan tema eksplorasi dan kebiteraan sastra tunas. Tema ini membawa maksud sastra itu boleh menjadi jambatan ataupun jambatan antara pendidikan dan hiburan. Khususnya itu membentuk minat generasi muda terhadap dunia sastra dan budaya. Festra ini kirakan macam projek semester medial di bawah AS 2206 Pemasaran dan Pengurusan Sastra di bawah program Kesusastraan Melayu Fakulti Sastra dan Sains Sosial yang telah dianjurkan kali ke-11 sejak ia diperkenalkan pada tahun 2010. Okey. Apa yang menarik tahun ini membawa sedikit kelainan, iaitu menjemput kanak-kanak daripada sekolah-sekolah rendah di samping membawa sekolah menengah yang sudah menjadi jemputan tetap pada setiap tahun. Selain mempersembahkan pameran dan persembahan pentas, kami juga menjemput vendor-vendor dari luar lah untuk memeriahkan lagi festival ini dengan dorang punya jualan makanan, minuman dan juga cenderamata yang boleh juga menjemput pengunjung-pengunjung yang dari dalam UBD ataupun luar UBD juga. Jadi kalau sebelum-sebelum ini hanya peserta daripada sekolah-sekolah menengah yang ikut serta, tetapi apa yang membuatkannya berbeza tahun ini, sekolah penuntut-penuntut sekolah rendah turut dilibatkan sama dalam program ini, begitu? Ya, betul. Okey, menarik sekali. Jadi bagaimana jawatankuasa pelaksanaan memastikan festival ini berjalan lancar dan pandangkan ia melibatkan pelbagai aktiviti seperti persembahan pentas, adanya pameran dan juga reruai vendor. Okay. Jadi kan kami itu merupakan mahasiswa, kumpulan mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa ini dan mahasiswi ini dibahagikan tugas masing-masing. Ada yang menjalankan tugas dalam segi kawangan, aktiviti. Ada juga yang atasan yang memantau setiap perkembangan orang. Jadi setiap minggu kami akan mengupdate, memberitahu perkembangan kami setiap minggu lah, sama ada dari perbincangan fizikal bersama pensyarah-pensyarah kami. Jadi pensyarah kami akan membagi tahu cadangan apa yang dikurangkan, apa juga yang ditambah. Jadi akhirnya kami akan menyesuaikan dengan kami punya perkembangan itulah. Persiapan untuk festival ini makan masa berapa lama ni? Dari berbulan-bulan je lah. Dalam 4 bulan ke 5 bulan macam tu. 4 ke 5 bulan ya. Dan tidak lama lagi adalah the actual day lah tu nanti ya. Betul. InsyaAllah. Baik. Itu kita telah pun mengetahui bersama. Mengenai dengan persembahan, pentas, pameran dan juga reruai vendor ini, kalau boleh berkongsi sedikit mengenainya. Okey. Pentas tahun ini membawakan 4 persembahan. Iaitu Ikat Yang Kamarudin, Awang Sembilang sama Gawang Nibong. Dan juga tarian Burung Jelmaan. Kemudian mungkin akan dijelaskan lagi lah sekarang. Okey, bersama Amirah lah nanti. Ya, bersama Amirah. Okey. Jadi sebenarnya tadi ada 3 narasumber kita yang akan menerangkan mengenai dengan Festival Sastra ni. Nanti untuk lebih jelasnya kita ni akan bersama Amirah, tapi sebelum itu kita ni bersama Wafiq terlebih dahulu. Jadi di sini Wafiq selaku pengerusi modul sastra dan pendidikan. Mungkin boleh mengkongsikan bagaimana pameran ini dihasilkan dan apa keistimewaan yang bakal menanti para pelajar dan guru yang terlibat.
Alhamdulillah, terima kasih kepada pengacara kita. Jadi seperti yang diterangkan oleh timbalan pengerusi tadi, Festera merupakan gabungan kolaborasi daripada 3 modul di bawah PKM dan juga Bahasa Melayu dan Linguistik. Jadi saya selaku pengerusi bagi sastra dan juga pendidikan telah dipertanggungjawabkan oleh pembimbing kami iaitu Dr. Ena Herni untuk mengelolakan pameran yang akan dipamerkan pada Festera nanti. Jadi dalam Festera akan ditunjulkan 4 jenis pameran iaitu sesuai dengan tema Festera pada tahun ini iaitu mengenai sastra kanak-kanak. Jadinya pameran yang akan dipertonjolkan nanti memfokuskan kepada kanak-kanak iaitu golongan kanak-kanak. Tujuannya adalah untuk mempelawak dan juga menarik minat golongan kanak-kanak untuk lebih memahami dan tertarik dengan sastra. Pameran-pameran kami telah berasaskan kepada 4 sifat kriteria utama iaitu yang pertama interaktif, kreatif, informatif dan menyeronokkan. Ini adalah untuk menunjukkan bahawa sastra bukan hanya wujud dalam bentuk tulisan tetapi sebenarnya wujud dalam pelbagai bentuk dan juga menyedarkan masyarakat ataupun pengunjung bahawa sastra itu juga hidup di sekeliling kita ni. Jadi antara sneak peek yang mengenai pameran nanti adalah mengenai aktiviti set gambar, iaitu pengunjung-pengunjung nanti akan diberikan set gambar, kemudian melalui set gambar itu nanti mereka akan merangka sebuah cerita pendek berdasarkan imajinasi mereka sendiri, tanpa ada petunjuk, tanpa ada apa-apa, hanya menggunakan imajinasi. Jadi melalui aktiviti-aktiviti yang kami pamerkan ini, secara tidak langsung ia memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa sastra itu bukan hanya terhad sebagai sebuah tulisan, tetapi sastra itu sebenarnya luas dan perlu diterokai. Banyak aspek-aspek yang boleh dikategorikan sebagai sastra. Sastra itu sebenarnya hidup di kalangan pelajar dan juga kita ini sendirilah. Kemudian kami mahu pelajar sekolah merasai sendiri dunia sastra sejak usia muda melalui aktiviti, permainan dan juga bahan kreatif. Pameran ini bukan setakat sebagai sebuah tontonan, tetapi juga sebagai pengalaman pembelajaran di mana pengunjung dapat berinteraksi, bermain dan memahami sastra secara langsung. Luar biasa sekali ya, sastra ada di kehidupan sehari-hari kita ni. Kalau ada guru ataupun pelajar yang sedang menonton berbicara kita pagi ini, mengapa mereka perlu datang sendiri ke pameran ini? Dan apa yang boleh mereka rasai ataupun pelajari nanti di sana? Alhamdulillah. Jadi mengenai guru-guru dan juga pelajar, sememangnya kami sangat-sangat mengalukan kedatangan mereka kerana pameran kami ini direka khas untuk guru-guru dan juga pelajar-pelajar. Setiap pameran yang akan dibentangkan oleh pelajar-pelajar sastra nanti adalah bertujuan untuk memberi pengenalan, mendalami dan juga merasai sastra dengan cara baharu. Kami ada aktiviti kuis, bahan visual yang menarik dan juga sudut-sudut eksplorasi yang membolehkan pengunjung-pengunjung untuk menjadi sebahagian daripada sastra. Melalui pameran yang ditunjukkan dalam festival ini, diharap akan memberi makna baru sastra terhadap pelajar. Iaitu sastra sebenarnya menyeronokkan dan hidup di kalangan kita ni. Kita ni dapat melihat, mendengar dan mengamati sastra dalam kehidupan sekeliling kita ni. Itu yang kami tekankan dalam pameran kami, bahawa sastra itu sebenarnya seronok dan juga hidup di sekeliling kita ni. Untuk guru-guru pula, festival ini boleh menjadi tempat terbaik untuk mereka mencari sebuah idea kreatif yang baru, idea segar yang baru dan juga cara baru ataupun pendekatan yang baru untuk mengajar dan menarik minat pelajar-pelajar mereka untuk sayang dan juga cinta akan sastra. Siapa tahu, mungkin di sinilah tercetus inspirasi baru untuk menjadikan sastra lebih dekat di hati pelajar-pelajar mereka. Kami mahu pengunjung kami, terutamanya dari kalangan guru-guru dan pelajar-pelajar, membawa pulang dengan sikap baharu bahawa sastra itu bukan sesuatu yang lama atau membosankan. Tetapi sebenarnya sastra itu dunia yang penuh dengan imajinasi, penuh dengan nilai dan sangat-sangat seronok. Datanglah dan alami sendiri keseronokan dan juga informatifnya sastra di festival kami, insya-Allah. Itu dia Festival Sastra, Eksplorasi dan Kebitaraan Sastra Tunas yang dibawakan ya bersama timbalan pengerusi dan juga bahagian persembahan. Jadi sebelum kita mengajukan lagi soalan bersama Amira, kita ni ada sudutan video yang ingin kita saksikan di sini. Jadi kita saksikan di sosial penonton.
pedang akan bersilang, nama akan ditimbang. Di bumi Jawa ini dua pahlawan akan bertentang. Dua pahlawan akan bertentang. Dua pahlawan akan bertentang. Ya, Alhamdulillah sebentar tadi kita menyaksikan sedikit ya tayangan klip video, tidak semua, sedikit agar menjadi teaser lah ya kepada para penonton-penonton kita ni untuk menghadirkan diri ke festival sastra ini nanti ya. Sebelum itu kita belum lagi sempat bertanyakan ni bila festival ini diadakan dan di mana nanti ia akan berlangsung. Siapa yang boleh memberikan jawapan? Saya boleh. Silakan. Festival sastra ini berlangsung pada bulan 11, 4 hari bulan 11 dan 5 hari bulan 11. Ya. Okey. Mengambil tempat di Tempat di PCSC di UBD di sana. Jadi memang untuk orang ramai lah dia lalukan. Waktunya bermula Waktu mula jam 9 pagi ya. sehingga Sehingga ia ada 2 sesi, ada sesi pagi sama sesi petang. ada sesi pagi dan juga sesi petang ya. Okey. Jadi kita ada infografiknya yang baru saja juga dikongsikan bersama berkenaan dengan festival sastra ini ya. Kita saksikan seketika penuh dengan informasi Selasa 4 November 2025 dan juga pada hari Rabu 5 November 2025. Jadi apa sahaja pengisian yang akan diadakan sepanjang 2 hari ia berlangsung ini tuan? Ya. Jadi kita tanyakan kepada Amirah Atikah untuk soalan ini. Silakan. Baiklah, pada tahun ini kami menampilkan 4 persembahan istimewa yang dirancang khas untuk murid-murid sekolah rendah, pelajar sekolah menengah dan tingkatan 6 khususnya. Jadinya persembahan pertama ialah Teater Awang Sumbilang. Ianya merupakan cerita rakyat Brunei yang mempunyai nilai pengajaran yang tinggi. Kemudian yang kedua ialah Teater Penunggu Gaung Nibong, iaitu cerita rakyat juga. Ianya mengisahkan kebanyakannya tentang pantang larang puak dusun. Dan kemudian yang terakhir Hikayat Awang Kamarudin. Ia sedikit panjang durasinya, iaitu hampir sejam lah persembahannya. Ianya merupakan persembahan khas dari adaptasi daripada buku teks sastra sekolah menengah. Jadinya kalau untuk Hikayat Awang Kamarudin ini kami khususkan untuk pelajar-pelajar sekolah menengah lah. Ya, jadinya selain itu juga kami juga mempersembahkan tarian pembukaan. Tarian pembukaan iaitu jelmaan burung. Yang burungnya tu macam ada warna-warni lah juga kita. Dan ianya sesuai untuk tontonan kanak-kanak supaya kanak-kanak mudah terhibur. Dan kesemua persembahan ini juga di bawah arahan dan skrip Dr. Ena Herni yang membimbing kami dari proses latihan, penghayatan watak sehinggalah pementasannya. Jadinya yang menarik tentang keempat-empat persembahan ini, ianya dilaksanakan penuh oleh pelajar festival dan juga ada kolaborasi dengan Kelab Rakis iaitu Kelab Rampun Kesenian Insan Sastra dan juga ada juga kerjasama dari alumni Kesusastraan Melayu yang turut membantu kami di belakang tabir persembahan itulah juga. Jadinya dalam masa kami buat persembahan itu, selepas kami buat persembahan itu, kami juga ada mengadakan aktiviti kuis interaktif untuk penonton, iaitu bagi pelajar-pelajar yang dapat menjawab soalan berdasarkan persembahan yang kami lakonkan itu akan mendapatkan hadiah yang istimewa. Dan juga melalui pendekatan ini juga kami mau semua penonton, terutamanya pelajar-pelajar sekolah yang
melihat sendiri bagaimana karya sastra ini boleh dihidupkan semula melalui pementasan dengan cara yang moden, segar dan menyeronokkan. Itulah. Jadi persembahan ini banyak mengangkat cerita rakyat Brunei. Ya, betul. Apakah antara keistimewaan dalam mempersembahkan karya klasik kepada penonton muda ni? Jadinya yang kami ingin sampaikan tentang cerita rakyat Brunei dan cerita klasik ini ianya hanya bukan sebagai kisah semata-mata yang hanya ada di dalam buku saja. Ia bukannya daripada cerita masa lalu, tetapi ianya masih relevan dalam kehidupan masa kini dan ianya juga dekat dengan kehidupan kita, khususnya bagi orang Brunei lah. Jadinya setiap watak dan jalan cerita yang kami bawakan ianya membawa nilai dan membentuk jati diri orang Brunei itu. Seperti menunjukkan bahawa orang Brunei itu sendiri ada sifat keberanian, ada sifat kasih sayang, dan ada tanggungjawab dari segi tema-tema lah. Dan persembahan ini juga akan menggabungkan dengan penggunaan teknologi AI ada juga melalui slide, dan penonton pasti akan dapat berinteraksi lah, macam supaya lebih menarik minat kanak-kanak atau mau lihat dan mereka juga mudah faham. Terutama dari segi bagi hikayat Awang Kamarudin itu kami juga ada membuat teknologi AI juga, macam dari segi watak, dari persembahan video yang kami tayangkan sebentar tadi itu menunjukkan macam menarik minat pelajar-pelajar khususnya bagi sekolah menengah itu untuk datang ke festival kami. Jadinya itulah. Jadi kita ada posternya, suka sebenarnya untuk kita paparkan pagi ini teknologi AI yang dimaksudkan oleh Amirah sebentar tadi ya. Kita saksikan ini poster hikayat Awang Kamarudin. Jadi poster ini adalah antara yang akan dapat disaksikan menerusi festival ini tadi ya. Jadi apa maksud AI Puan tadi itu? Contohnya kami jadikan watak-watak tersebut atau kami menggunakan AI. Ya, dengan ada muka-muka kami lah contoh sepertinya. Kan masa ni kan macam ni macam jadi reality. Ya. Gambar-gambar boleh diolahkan menjadi kartun kan? Ya. Jadi saya kira ini Tuan Syami, Wafiq dan juga bukan Amirah ni. Baik, tapi inilah ya antara yang dapat disaksikan nanti menerusi festival ini. Selain daripada itu juga ini Awang Sumbilang. Oh, Awang Sumbilang ya, menarik sekali. Apa sebenarnya cerita di sebalik Awang Sumbilang ini ya? Seterusnya di sini penunggu gaung nibung. Seekor ikan dalak berkalung berlian. Oh. Jadi timbul di permukaan air sungai. Jadi cerita ni memang Indah pernah expose daripada kepada anak-anak sosial para pelajar lah. Jadi dengan adanya Pesta Sastra ni membuat persembahan dengan penunggu gaung nibung penceritaannya. Betul. Ya. Dan juga apa sebenarnya tujuan ataupun apa yang ada di dalam cerita berkenaan. Jadi ada message lah. Ada message. Ada message untuk penonton yang menyaksikan. Ya, betul. Ini sebenarnya teater kah, drama kah ataupun filem pendek? Teater. Teater. Teater ya. Ketiga-tiga. Oh, tiga-tiga ni teater ni. Ya. Okey, baik. Sama-sama kita saksikan nanti ya teater. InsyaAllah. Siapa yang akan mempersembahkan teater itu nanti? Pelajar-pelajar dari Hadi Rakis itulah yang tadi ada kena bagi tahu. Pelajar-pelajar festival yang membuat acara festival ini ada juga ikut lakon. Jadi bukan daripada para mahasiswa, daripada mahasiswa-mahasiswi lah Ya, yang mengikuti. masih. Berapa keramaian yang mengikut serta ni? Kalau mengikut persembahan Ikat Kamarudin lebih ramai lah. Aha. Kira-kira dalam 9 ke 10 orang. Okey. Jadi kalau gaung nibong mungkin tidak seberapa ramai Ikat Kamarudin lah. Oh, jadi setiap penceritaan lain-lain judulnya ni memang ada pelakon-pelakon yang tersendiri. Ya, betul. Okey, untuk menjayakan festival sastra ni, berapa ramai ahli yang terlibat. terlibat mengkayakan? Secara keseluruhan mungkin dalam 30 lebih orang lah 30 yang lebih. mengikuti persembahan ini.
yang untuk ketiga-tiga persembahan itu. Okey. Difahamkan ada vendor juga pada hari tersebut, betul? Ya, betul. Jadi siapa saja di antara vendor-vendornya ini, berapa buah vendor? Setakat ini masih 8 vendor lah. 8 vendor sudah yang confirm lah. Jadi kamu nampak lagi vendor tu? Ya, insyaAllah lah kalau ada. Baik. Ini dia sedikit info video ya, persiapan yang dilakukan untuk festival ini, teater. Mungkin boleh dikongsikan siapa jurulatihnya, siapa tenaga pengajarnya, siapa pesertanya. Amira? Jadinya yang arahan dan skrip memang Dr. Ena, dan kemudian kami juga dibantu oleh alumni Kesusastraan Melayu kami. Mereka juga mengajar kami ada yang menyanyi, ada yang bersilat, ada juga menari seperti dalam video tersebut. Alumni kami juga mengajar kami banyaklah untuk membuat persiapan untuk lakonan nani lah juga. Di Kemudian mana membuat latihan ini, Puan? di UBD? di CLT, UBD juga. Ya. Okey, mungkin boleh kongsikan lagi? Okey. Jadi untuk yang menghadiri nanti, memang tadi diberikan kepada pelajar-pelajar sekolah rendah, menengah, kemudian daripada guru-guru. Macam mana penyertaan ataupun orang awam? Adakah ianya dialu-alukan ataupun akses untuk masuk ke sana, macam mana? Kalau sekolah rendah dan sekolah menengah, ada surat jemputan lah untuk orang. Ada jemputan. Kalau untuk orang ramai yang ingin melihat? Kalau orang awam yang boleh masuk di pameran sama vendor lah saja. Kalau persembahan supaya muatan tu berapa ramai lah. Okey, jadi memang dikhususkan untuk jemputan para pelajar. Ya, betul. Dan jadi untuk orang awam ada pameran dan juga vendor sahaja. Okey, itulah antara maklumat dan juga penjelasan yang diberikan sebentar tadi daripada 3 narasumber kita. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Muhammad Syahmi, Nasruddin dan Abdul Wafi Wakiuddin, Amira Atikah yang menjelaskan mengadakan wawancara kita Festival Sastra Eksplorasi dan Kebitaraan Sastra Tunas. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan apa yang telah pun direncanakan. Saya percaya persiapan pun giat dijalankan dan mudah-mudahan mendapat sambutan yang sangat-sangat menggalakkan nanti ya. 4 sehingga 5 November 2025 Masihi.